Walaupun demikian, jangan kita menganggap eskatologi ini mutlak milik Islam semata-mata. Dalam agama lain, contohnya agama Kristian, mereka juga ada bidang pengkajian disiplin ilmu eskatologi menurut agama mereka. Dan kadang-kadang mereka menggunakan dua kitab, contoh kitab Nabi Daniel dan kitab Revelation Wahyu sebagai sumber disiplin ilmu eskatologi di samping ilmu-ilmu dan disiplin-disiplin baru yang diterapkan di dalam aspek eskatologi. Mereka ada cara mereka ada kepercayaan dan disiplin mereka. Kita pun ada akidah dan kepercayaan serta disiplin, bentuk dan corak pengkajian. Apapun perbezaan ini sebenarnya bukanlah membezakan kita, tetapi yang menyamakan kita masing-masing mencari sesuatu yang tersembunyi di sebalik rasa tak puas hati, di sebalik rasa sangsi, di sebalik rasa was-was. Contoh, bila kita melihat sesuatu benda, peristiwa atau event-event yang berlaku, kita terfikir, kenapa peristiwa ni jadi macam ni? Kenapa berlaku jadi macam ni? Dan orang-orang yang dikurniakan mungkin ilham, mungkin akal, mungkin idea, mereka terfikir tak sepatutnya benda ni, kalau lagu ni jadi lagu ni. Tapi kenapa jadi lagu ni? Benda hak berlaku lagu ni sepatut jadi lagu ni, pasal apa dia jadi lagu ni? Benda-benda inilah yang menimbulkan kepada fikrah pengkaji-pengkaji untuk mengetahui lebih dalam apa sebenarnya yang tersirat di sebalik tabir permainan-permainan dunia besar pada hari ini. Dan sebahagiannya sudah dicontohkan pada kita, sebahagiannya sudah dibentangkan pada kita. Hari ini antara kita nak faham dengan tak faham, antara kita nak tahu dengan tak tahu, antara kita nak sedar dengan tak sedar. Pilihan berada di tangan anda, tiada paksaan dari sudut ini. Tetapi dalam eskatologi Islam kita perlu melihat kepada base terakhir, apa poin yang kita nak. Sebenarnya eskatologi sebenar yang diutarakan oleh ulama-ulama terdahulu tak ada konsep tentang pengkajian akhir zaman. Mereka lebih bermula kepada start keluarnya roh seorang manusia daripada badan, keluarnya roh seorang manusia daripada jasad. Eskatologi asal yang dipopularkan oleh ulama-ulama silam ialah bermula dengan start kematian manusia. Bila manusia ni mati, bila dah jasad mereka, fizikal mereka ditanam, dikuburkan, dikebumikan dalam tanah, mereka mula berbincang dan membicarakan tentang soal roh. Bagaimanakah keadaan roh sebelum menjelangnya hari kiamat? Bagaimanakah keadaan roh sebelum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadili dan dihakimi di mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Atas dasar itu keluarlah apa yang dikatakan soal kubur, keluarlah apa yang dikatakan nikmat dan siksa kubur, keluarlah di manakah penempatan arwah-arwah yang baik, di manakah kedudukan arwah-arwah yang jahat, bagaimanakah bentuk kenikmatan yang mereka dapat, bagaimanakah bentuk siksa yang mereka dapat sebelum menjelangnya hari pengadilan atau mahsyar. Mereka meneruskan pengkajian ini kepada zaman mahsyar pula, berbincang tentang mizan timbangan Allah, berbincang tentang sirat, berbincang tentang kitab amalan masing-masing dan sebagainya. Sampailah penentuan kepada dua konteks yang terakhir, sama ada kita menjurus pada surga ataupun kita menjurus ke dalam neraka. Ini base asal tentang eskatologi. Dan bila ini kita pegang sebagai salah satu akidah dalam rukun iman kita, iaitu percaya dan beriman kepada hari kiamat. Yang ni kita kena pegang, yang ni kita kena percaya, yang ni kita kena yakin, yang ni kita kena akidahi. Jadi atas dasar tersebut, bimbang kita akan dilorongkan dalam skop yang kedua, iaitu neraka. Jadi persiapan dibuat awal-awal oleh ulama Islam agar kita ni sedar diri, agar kita jangan terpedaya,
Allah memberikan kehidupan di dunia. Sebab bila kita percaya kepada suatu benda atau perkara, tidak dapat tidak tujuan kita ada di sana. Dan bila kita semua menuju kematian, hari kiamat, hari pengadilan, sama ada syurga dan neraka, bentuk kehidupan kita perlu dikawal dalam lingkungan agama. Jadi bimbang kita terpeleot, bimbang kita tersesat jalan, maka ulama-ulama kontemporari mula merubah statistik tentang ilmu eskatologi Islam kepada sebelum bermulanya kematian manusia. Maka dipadankanlah dengan peristiwa-peristiwa, dipadankanlah dengan event-event, dicampur dengan hadis-hadis yang biasa kita sebut sebagai hadis al-fitan. Hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Pasal apa hadis-hadis ni perlu dikeluarkan? Pasal apa hadis-hadis ni perlu dibaca? Pasal apa hadis-hadis ni perlu diwar-warkan? Pasal apa hadis-hadis ni perlu dikaji dan dianalisis? Untuk keselamatan di alam akhirat, untuk keselamatan bila kita nak berjumpa dan bertemu dengan Allah. Hari ini bila kita berbicara tentang fitnah, memang fitnah tu dah banyak, memang fitnah tu dah keluar, memang fitnah tu dahsyat. Sampai kadang-kadang mungkin kita yang terjaga diri kita ni takut terjebak dengan fitnah, hari-hari kita terbuat fitnah kepada orang lain. Contoh yang paling mudah, antara saluran fitnah yang paling banyak yang kita sedar tak sedar ialah melalui telefon. Kadang-kadang sampai satu berita, sampai satu benda yang kita sendiri pun kadang-kadang tak pasti benda ni betul ke, benda ni tak betul, benda ni sahih ke, benda ni tak sahih, benda ni meyakinkan, benda ni meragukan. Kita pun tumpang sekaki, pi viral pada orang lain, pi send pada orang lain, pi sebar pada orang lain. Last kali, oi tak betul rupanya. Last kali tak sahih rupanya. Last kali meragukan rupanya. Kalau sampai 2-3 orang tak kisah, takut dah sampai beratus beribu orang. Bila dia sampai beratus-ratus atau beribu orang, kita bimbang ni lah. Kalau benda tu benda yang berunsurkan kebaikan, benda berunsurkan kebajikan, benda yang boleh mendatangkan pahala, tak ada masalah. Kita takut kadang-kadang benda tu boleh mendatangkan fitnah, dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpesan pada diri sendiri dan hadirin hadirat semua, berhati-hatilah tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Ini salah satu contoh yang saya bagi, fitnah yang boleh lahir dan keluar melalui alat yang dipanggil sebagai telefon bimbit. Baik, kembali. Bila kita nak sebut tentang eskatologi tadi, sebelum saya pergi lebih jauh, setakat ni bagaimana? Boleh faham ke? Faham sikit-sikit ke? Banyak pening ke? Reguna? Ada orang kat tangan ustaz, sejak dari mula sampai ustaz tanya ni, saya faham 100%. Ada pula 50 faham, 50 tak berapa jelas. Ada pula saya dengar ustaz cakap saja, faham tak pun. Itu yang saya takut tu. Kita main jauh-jauh nak suruh orang faham. Tapi begitulah. Hal memahamkan orang lain bukan kerja saya, bukan kerja kita. Itu adalah kerja Allah. Kerja Allah nak bagi faham. Sebab tu samalah konsep macam kita di sekolah. Saya sebagai guru, kalau kira bab faham ni kerja kita, pada murid 30 orang dalam kelas sekali mengajar, memang keluar tu senyum. Oh, puas hati mengajar hari ni. 30 orang semua faham. Tapi masalahnya 2 campur 2 4, 2 campur 2 4, jawab periksa 2 campur 2 5 juga. Ada tak jawab 2 campur 2 5? Akan ada. Maksudnya bab pemahaman ni Allah yang bagi. Kita ni hanyalah sebagai wasilah memindahkan ilmu yang Allah bagi, memindahkan ilmu yang Allah kurnia kepada orang lain.
Bak faham, bak tak faham, bak taufik, bak hidayah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila kita dah faham pada tingkat yang pertama tentang eskatologi, iaitu perbahasan-perbahasan hari ini dari sudut pandang ulama-ulama kontemporer, maka seolah-olah nampak sudah terabaikan konteks asal yang didasarkan oleh ulama-ulama silam. Maksudnya hari ini sebut eskatologi, hari ini sebut teori konspirasi, hari ini sebut ilmu akhir zaman, hari ini sebut ilmu fitnah. Banyak perbahasan-perbahasan, banyak ulasan-ulasan, banyak kuliah dan ceramah hanya berkisar tentang fitnah-fitnah akhir zaman menuju kiamat, tetapi tidak disambungkan kepada eskatologi yang sebenar, iaitu bermulanya pengembaraan roh manusia sampailah penentuan kepada syurga dan neraka. Yang ni kita kena beringat. Sebab tu tujuan utama, sebab tu tujuan asal kita. Hidup di dunia memang manusia akan merasai pelbagai ujian, pelbagai ragam kehidupan suka dan duka. Tapi dalam keadaan tersebut kita kena beringat, kita kena berhati-hati dengan pantang larang yang datang daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga sabdaan-sabdaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.